Kerajaan menerusi Majlis Keselamatan Negara MKN memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negara berkuat kuasa 12 Mei hingga 7 Jun. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kewujudan varian baru dengan kadar jangkitan yang lebih tinggi, kekangan ke atas kapasiti sistem kesihatan awam yang semakin meruncing dan kelemahan pematuhan SOP dalam kalangan sebahagian anggota masyarakat menuntut kerajaan untuk mengambil tindakan yang lebih drastik bagi mengelakkan negara terjerumus ke dalam malapetaka kesihatan yang lebih parah. Dalam kenyataan hari ini, Tan Sri Muhyiddin menekankan dengan jumlah kes harian melebihi 4,000 dan 37,396 kes aktif serta 1,700 kematian dilaporkan setakat hari ini, Malaysia sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan krisis nasional. Tambahnya, data dan sains terus menunjukkan aktiviti-aktiviti perhimpunan yang menyukarkan penjarakan sosial dan keberadaan orang ramai dalam ruang yang sesak menjadi punca utama penularan COVID-19. Justru rantaian jangkitan COVID-19 hanya dapat diputuskan dengan menggalakkan orang ramai duduk di rumah menerusi kawalan pergerakan yang lebih ketat. Antara SOP yang diperincikan, ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak dibenarkan. Manakala solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau dibenarkan dengan kehadiran jemaah tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1,000 jemaah. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Sementara itu, rentas daerah dan negeri dilarang kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, temujanji vaksinasi dan pasangan jarak jauh. Semua bentuk perhimpunan sosial termasuk kenduri, majlis perkahwinan dan sambutan hari jadi juga tidak dibenarkan. Seminar, persidangan dan mesyuarat secara bersemuka juga tidak dibenarkan. Namun majlis akad nikah dibenarkan dengan kehadiran dan SOP yang ditentukan oleh pihak berkuasa agama Islam negeri bagi umat Islam dan Jabatan Pendaftaran Negara bagi bukan Islam. Dan sepanjang tempoh ini semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi. Dalam pada itu, bilangan orang di dalam kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing turut dihadkan kepada 3 orang sahaja termasuk pemandu. Bagaimanapun, bilangan yang dibenarkan berada dalam kenderaan membawa barangan serta rantaian aktiviti ekonomi atau industri adalah bergantung kepada jumlah yang dibenarkan dalam lesen pendaftaran kenderaan perdagangan. Manakala bilangan di dalam pengangkutan awam pula mestilah mematuhi arahan penjarakan fizikal selain mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagi sektor perniagaan makanan pula, aktiviti makan di kedai atau dine-in tidak dibenarkan dan hanya penjualan makanan secara pandu lalu serta bungkusan sahaja dibenarkan. Dalam pada itu, majikan juga diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah BDR dengan kehadiran tidak melebihi 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa. BDR sektor awam pula ditentukan oleh garis panduan yang dikeluarkan Ketua Setiausaha Negara dari semasa ke semasa. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup semuanya kini dalam Bulletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Bulletin TV3.